Seterusnya, sampai kita ke penghujung agenda, sama-sama kita akan mendengar ucapan penangguhan terakhir yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, IR Haji Khairil. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Merupakan perkara hanya pada undi hendaklah tempat tidak tidur malam. Itulah perjalanan dan juga NKP Subhanahu wa ta'ala. balik ke Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang begitu bersemangat sebagaimana biasa oleh Timbalan Ketua Pemuda. Seterusnya, sampai kita ke penghujung agenda, sama-sama kita akan mendengar ucapan penangguhan terakhir yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, IR Haji Khairil. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetapkanlah kesabaran kamu dan jagalah sempadan-sempadan kamu, yakni taklifah yang diberikan kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan menjadi golongan yang berjaya. Ali Imran ayat 200. Terima kasih kepada Timbalan Pengerusi Tetap yang saya kasihi, yang berhormat Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Fadil Ustaz Ahmad Fadli Syari, yang saya kasihi Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Fadil Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azimuddin, yang bersama-sama dengan kita di atas talian, dan seluruh kepimpinan yang ada di atas serta perwakilan yang ada di bawah dan juga yang berada di atas talian. Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita telah pun sampai ke bahagian terakhir dalam muktamar ini. Saya daripada pagi tadi, saya telah pun menyampaikan satu ucap pertama yang dipersetujui di peringkat harian Dewan Pemuda PAS Malaysia. Jadi apa yang saya bawa bukan sekadar kata-kata saya, ia datang daripada keseluruhan jentera Dewan Pemuda PAS Malaysia yang kami melihat secara holistic view apa yang berlaku dalam keadaan sekarang. Menjadi ketua pemuda dalam keadaan suasana sekarang adalah amat mencabar. Ia memerlukan kepada kematangan dan ketenangan di dalam berfikir dan juga bertindak. Di bawah saya ada dua panglima perang, TKP dan juga NKP. Kalau mereka lah good cop, mereka lah juga bad cop untuk Dewan Pemuda PAS Malaysia. Adapun di peringkat saya sebagai ketua kepada jentera DPPM dan jentera pemuda PAS di seluruh Malaysia, segala ucapan saya, tindakan saya akan memberikan efek yang besar kepada pemuda. Pastinya ketenangan dan juga kematangan ini datangnya daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah saya baca surah Ali Imran tadi, supaya pemuda-pemuda di bawah ini yang berada di atas talian, yang berada di seluruh negara ataupun diaspora di luar negara, kita kena bersabar. Menjadi pemuda ini dalam keadaan situasi sekarang, kita kena fokus. Kita kena melihat apa yang berlaku sekarang adalah perkara yang amat penting untuk masa akan datang.
Kalau kita nak mengambil ibrah pengajaran di bumi Sabah, kalau tuan-tuan boleh tanya di atas pentas ini, siapa yang paling banyak turun ke Sabah? Hatta hari Isnin saya bawa balik daripada Sabah, memberikan semangat dan dorongan kepada jentera pemuda PAS Sabah dan menjanjikan yang PAS akan bertanding di Sabah sekurang-kurangnya 3 kerusi. Tetapi akhirnya apa yang berlaku? Kalaulah nak dikatakan kita sedih, tetapi itulah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan politik yang telah diberikan kepada PAS. Bila saya mendengar ada sahabat-sahabat kita yang mengatakan Sabah kita dipermainkan. Saya dengar tadi ucapan daripada seorang sahabat kita dipermainkan di Sabah. Saya tidak sangka ada ucapan sebegini yang keluar daripada pemuda-pemuda yang duduk di bawah saya. Apakah ini kualiti pemuda yang ada pada pemuda PAS? Apakah anda ingat pimpinan-pimpinan di atas yang tidak tidur malam memikirkan bagaimana nak menyelesaikan formula ini? Melihat kebejatan yang ada pada PH selama 22 bulan. Kita terpaksa mengorbankan segala ego kita, segala kepentingan kita kerana melihat kepentingan PRU ke-15. Melihat kepentingan rakyat, Bumi Putra, bukan Bumi Putra yang mendapat kezaliman di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Inilah yang dinamakan sebagai kematangan, kesabaran. Saya teringat waktu PKP, dikala tuan-tuan semua duduk di rumah, saya mendapat jemputan daripada beberapa pemimpin-pemimpin politik pergi ke pejabat-pejabat kementerian. Saksinya Fadil Ustaz Kamal Syari, dia peneman saya. Pergi jumpa dalam pertemuan-pertemuan sulit, bertanya apa pendapat Ketua Pemuda PAS. Dan alhamdulillah pendapat-pendapat kita diterima dan berlaku sekarang. Tapi apakah kita boleh bercerita perkara itu kepada publik? Tak boleh. Orang akan mengatakan kita tak buat kerja, sedangkan ada kerja yang kita tak boleh cerita ke orang. Sebab itu bila saya dengar ucapan daripada Panglima Perang saya 2 orang tadi, dia menggariskan, mereka berdua menggariskan perkara-perkara yang perlu tuan-tuan laksanakan di peringkat kawasan. Saya dan rakan-rakan di pemuda menulis ucapan ini. Dan tuan-tuan boleh bandingkan ucapan ini dengan ucapan-ucapan ketua-ketua pemuda yang lepas. Ia adalah ucapan yang amat berbeza. Kerana apa? Kerana di era kita lah kita memimpin negara. Pastinya ucapan ini ada banyak gagasan, ada banyak, ada result yang telah kita tunjukkan kepada rakyat yang kita memperjuangkan rakyat. Tetapi rakyat dahagakan perubahan. Rakyat mahukan lebih daripada ini. Dan ia tidak boleh dilaksanakan hanya pada orang yang duduk di atas pentas ini sahaja. Ia perlu dilakukan secara keseluruhan jentera pemuda PAS. Di semua peringkat. Kita mesti menjadi rijalud daulah di mana-mana tempat kita berada. Leadership at all level. Sebab itu, saya mewakili DPPM mengharapkan supaya tuan-tuan balik tengok rujuk munakasyahkan ucap tama ini. Cuba kita laksanakan mana yang kita boleh laksanakan pada kerangka ribat kita untuk kita laksanakan di peringkat kawasan kita. Kita tidak mahu lagi berretorik, kita mahu bukti yang kita bekerja untuk rakyat. Kemudiannya, bila saya baca daripada surah Ali Imran tadi, kita perlu fokus kepada taklifan yang diberikan kepada kita. Tadi ada satu usul bercerita tentang kerusi. Dan saya pun mendengar ucapan daripada timbalan ketua pemuda saya bercerita tentang keperluan kerusi. Apakah kita mampu untuk menjadi 20% daripada calon pemuda yang kita cadang ke pusat? Baik, di sinilah yang saya perlu ingatkan kepada semua perwakilan di bawah.
kalaulah ditakdirkan kita tidak mencapai 20% tersebut. Kalaulah ditakdirkan orang-orang yang kita rasakan layak yang bertanding untuk bertanding di atas ini tetapi mereka tidak dapat tempat untuk bertanding, maka kita kena sabar. Barangkali ini bukan lagi masa kita. Barangkali kita tak akan merasa untuk bertanding. Barangkali kita bertanding, barangkali Allah Ta'ala bagi kalah sokmo. Barangkali kita tidak mendapat pun jawatan sebagai menteri, timbalan menteri ataupun jawatan-jawatan lain. Tetapi bukankah Allah Ta'ala telah memberikan jawatan untuk kita menggerakkan jentera dakwah dan siasah dalam pemuda PAS? Apakah perkara itu telah pun kita laksanakan di peringkat kawasan? Kalau betul lah tuan-tuan telah laksanakan, kenapa jumlah pemuda PAS di dalam negara ini hanya berjumlah 125,000 orang sahaja? Jumlah pemuda PAS yang ada di dalam negara ini yang berdaftar adalah sebanyak 125,000 daripada sejuta ahli PAS. Less than 20%. Kalau kurang daripada 20%, apakah kita boleh demand seats daripada orang lama kita? Yang kita bergegar-gegar nak kursi, nak jadi calon. Kita tak buat kerja. Kita kurang buat kerja. Sebab itu kita tak ada buying power. Kita tak ada demand factor. Sebab kita dilihat tidak kuat. Kita kata kita gagah. Kita boleh buat rapat umum 30,000 di Kedah. Tak ada masalah. Senang sahaja. The only party, satu-satunya parti pemuda yang mampu untuk menggabungkan, mengumpulkan tenaga yang ramai adalah PAS. Betul. Tetapi di manakah kita di dalam media baru? Di manakah kita dalam keadaan ketua pemudanya, timbalan ketua pemudanya, naib ketua pemudanya yang diserang setiap hari dalam media baru? Di manakah anda? Di manakah kita? Kata kerja secara sepasukan. Tuan-tuan, realitinya kita jauh ketinggalan daripada figura-figura politik anak muda yang ada di dalam Malaysia ini. Itu realiti yang pahit. Tetapi realiti yang pahit ini bukan perlu diterima sekadar itu. Ia perlu dilaksanakan dengan perbuatan, action item, improvement plan. Sebab itulah saya nyatakan gagasan di dalam ucap tama ini. Supaya kita melihat kelemahan-kelemahan kita dan kita perbaiki. Dan insya-Allah, saya yakin dan percaya, kalau kita perbaik, niat kita betul, Allah Ta'ala akan hadirkan kemenangannya kepada kita. Kalau dalam keadaan kita dapat 18 kerusi pun, Allah Ta'ala boleh berikan Malaysia kepada PAS. Ini kan pula kalau kita ada golongan pemuda-pemuda Ansarullah yang pagi, petang, siang, malam, kerja dia adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politik, hal politik. Hubungan takarub dengan Allah, bertakwa kepada Allah, itulah caranya untuk kita menjemput kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah caranya akan menjadikan kita disiplin kepada jemaah. Muktamar sehari je dalam setahun. Berapa ramai yang balik awal? Berapa ramai yang balik awal? Sehari dalam setahun. Sibuk benar dengan masalah keluarga. Cerita nak memimpin negara. Cerita tentang sirah Nabawiyah. Masya Allah. Tengoklah semangat Tuan Guru Presiden PAS. Tengoklah semangat Tuan Guru Mursyidul Am PAS. Saya tadi, masa saya bawa Tuan Guru Mursyidul Am tu, saya tengok jalan dia tu, Masya Allah laju. Saya kata, mudanya hari ni. Dia gelak ke saya, muda, 18 tahun. Bila saya tengok dia, saya kata, apakah kita boleh sampai ke waktu usia itu dan kita tetap bersama dengan PAS? Dan saya yakin dan percaya orang-orang ini sampai ke tahap itu kerana apa? Hubungan mereka yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong,
Apa yang dilaksanakan oleh Lajnah Tarbiyah PAS Pusat dan di peringkat pemuda Akhtar, mai mutaba'ah. Ini perkara yang penting, pemuda-pemuda kena buat. Isi, install mai mutaba'ah di dalam telefon masing-masing. Buat semua gerak kerja tersebut. Jadikan ia sebagai rutin. Dan bila dia jadi rutin, dia akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, saya nak cerita tentang politik luar sikit je. Hubungan Muafakat Nasional, Perikatan Nasional adalah hubungan yang amat delicate. Hubungan yang amat susah untuk kita urus. Sebab itu kita kena berjiwa besar. Alhamdulillah, hari Khamis baru ni, Khamis malam Jumaat baru ni, Pemuda PAS duduk bersama-sama dengan PPUM, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Kita buat mesyuarat pertama Muafakat Nasional. Dan di antara ketetapan yang kita dapat ialah kita mahukan di semua negeri, saya ulang kembali, di semua negeri perlu melakukan mesyuarat Muafakat Nasional peringkat pemuda mereka secepat mungkin. Kalau ada negeri yang dah buat, tahniah, perkasakan. Mana-mana negeri yang belum buat lagi, sila buat. Dan rangkakan program-program bersama untuk memastikan rakyat semakin yakin kepada Coalition Muafakat Nasional untuk mereka berikan undi kepada kita. Ini task kita yang pertama. Yang kedua, status armada. Saya sarankan kepada semua pemuda-pemuda PAS di peringkat kawasan, sila mulakan hubungan dengan armada. Walaupun armada masih lagi belum secara official rasminya bersama dengan Muafakat Nasional yang tertangguh kerana sambutan 14 September kita ditangguhkan kerana memberikan laluan kepada PRN Sabah. Saya harapkan tuan-tuan buat juga mesyuarat dengan armada, buat program yang sama. Kalau ditakdirkan pertemuan antara armada dan PPUM tajam di kawasan tuan-tuan, tolong redakan, tolong tumpulkan. Kalau tajam sangat, buat dua program berbeza. Biarlah orang kata kita poligami, tak ada masalah. Walaupun kita takut. Sembang ya semua ni. Yang timbalan kursi tetap tu lagi lah. Supo je. Supo. Hoklah yang anak lah, dia ramai kita sikit. Jadi saya mohon kita buat hubungan tersebut. Boleh atau tidak? Dan insya-Allah apa yang saya boleh ceritakan di peringkat pusat, insya-Allah ada sinar yang baik hubungan di antara PPUM dan juga armada, insya-Allah. Kita nantikan. Tadi pun kita dah nampak satu sinar yang baik apabila armada dan PPUM bersama-sama dalam muktamar kita yang tidak pernah berlaku. It is unprecedented. Apa yang berlaku pada hari adalah unprecedented, yang tak selalu berlaku. Inilah tugas pemuda PAS, menjadi ejen penyatuan ummah. Untuk akhirnya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jentera Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan yang ramai pergi semayang tu, ya. Insya-Allah sangkaan kita baik kerana memberikan prasarana, venue dan fasilitis yang cukup baik kepada Dewan Pemuda PAS keseluruhannya, daripada seluruh rombongan daripada seluruh negara. Kita dapat bermuktamar dengan cemerlang, dengan tenang pada hari ini. Dan berkenaan dengan cadangan daripada pemuda Melaka untuk mereka menjadi tuan rumah untuk muktamar akan datang, muktamar tahun depan. Ya. Minta bangun. Ustaz Bilal. Jadi kita harapkan mereka boleh sponsor semualah seperti mana yang disponsor oleh Pemuda Kelantan hari ini. Nampak? Sebab biasa-biasanya kos dewan dengan kos yang kita tengok sekarang ni dia memakan belanja dekat dengan 80,000. Tapi insya-Allah dengan dengan Ustaz Bilal sebagai businessman umrah, alhamdulillah insya-Allah 80,000 benda yang kecil saja pada pemuda Melaka, insya-Allah. Tak lagi umrah lama dah ni. Covid. Dan yang terakhir, rakan-rakan akan pulang ke rumah masing-masing. Saya mengharapkan agar rakan-rakan pulang dengan selamat.
Kalau perlu rehat dahulu, minum-minum dulu, jangan balik terus. Dan tolong pastikan kita menjaga SOP, jaga kendiri. COVID-19 adalah satu wabak yang tidak lagi ada vaksinnya. Jadi jangan buat berani, kena berhati-hati. Kita mahukan agar semua pemuda PAS sihat walafiat supaya kita boleh berdepan dengan ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala matangkan kita dan kita mati dalam gerakan dakwah ini insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kerana menjadi pemuda PAS yang sabar, tenang, tabah dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.